Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak melihat bermula ayat 92 suratul Baqarah. Dan ayat 92, perbincangan semalam adalah tentang mereka-mereka yang orang Yahudi yang menunjukkan bagian. Kenapa mereka bertindak semacam itu? Kerana bagian. Di hati mereka ada rasa dengki dan iri hati. Lalu dengki dan iri hati terhadap orang Arab yang dapat Nabi akhir zaman. Dan dalam masa yang sama, ketika mereka mendapat nikmat Rasul dan Nabi dari kalangan mereka bertali arus, mereka abaikan sampai ke tahap mereka bunuh. Itu bentuk kecelaruan orang Yahudi, kecelaruan orang Yahudi. Kemudian Allah datangkan lagi contoh lain, apa perangai-perangai mereka yang tak patut kita jadikan contoh. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kamu Nabi Musa. Nabi Musa telah bawa pelbagai bukti, bayyinat, bukti-bukti yang kukuh. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kamu tetap mengambil anak lembu betina memujanya selepas Nabi Musa pergi. Wa antum zalimun, dan kamu masih menzalimi diri kamu sendiri. So, perkataan zalim dalam Quran, lazimnya dituju kepada orang-orang yang buat syirik. Dituju kepada orang-orang yang melakukan aktiviti kesyirikan. So, maksud zalim, kalau kita lalui selepas ini, perkataan-perkataan zalim itu bermaksud berbuat syirik pada Allah. Dia bukan zalim menganiaya orang seperti yang kita biasa faham dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan zalim dalam Quran, dia membawa maksud yang berat. Ayat ini menempelak Bani Israel kerana perangai mereka bagian tu kan, dengki, iri hati. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau dulu kamu dah tak ikut apa yang ada dalam kitab kamu sendiri, apa sebab kamu boleh kata kamu tak boleh ikut Quran? Dan Nabi SAW, kerana kamu kata kamu kena ikut Taurat, kan disuruh ikut Quran. Ayatnya tu, jomlah ikut Quran ni, jomlah ikut Nabi ni. Alasannya apa? Kami ikut Taurat apa? So rentetan dari itu Allah keluarkan apa sebenarnya mereka buat. Mereka bunuh Nabi mereka sendiri, mereka sembah lembu betina selepas Nabi Musa tak ada. Semuanya, setiap satu Allah keluarkan. Mereka menggunakan alasan tak boleh ikut Quran kerana mereka kena ikut Taurat. Tetapi ajaran Taurat pun sebenarnya mereka langsung tak ikut. Dengan kata lain, Allah nak bagi tahu bahawa alasan yang mereka beri itu sangat rapuh.
sangat rapuh. Tuan-puan, kadang kita pun macam tu. Kan masyarakat kita pun macam tu. Alasan-alasan yang diberi kadang sangat rapuh. Kadang sampai tak boleh diterima. Tapi dia tanpa segan silu, dia tetap cakap je. Kan ada artis yang kata, saya saya sembahyang 5 waktu, saya tak ni sangat. Tapi saya selalu sedekah. Dah lah jahil tentang agama. Lepas tu dia suka-suka buat kenyataan terbuka macam tu. Saya tak tumpu sangat pada solat 5 waktu. Tapi amalan-amalan lain saya buat. Come on, kalau tak tahu jangan bercakap. Jangan tunjuk yang kita ini benar-benar tak tahu. Diam lebih baik. Diam lebih baik. Minggu lepas, hari Jumaat, kita orang biasa talaki dengan Syekh Muhaimin. Syekh Muhaimin ni anak kepada salah seorang hakim tilawah Quran antarabangsa. So waktu talaki dengan dia tu, bila baca, dia akan tegur mana-mana ayat Quran dan dia akan sentuh ayat Quran yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan kehidupan. So antara lain dia kata, waktu diberi nasihat tu, kadang ada manusia yang begitu degil sehingga dia rasa dia nak buat juga. Walaupun orang bagi nasihat, tak, benda ni haram, benda ni tak boleh. Tapi dia nak buat juga. Contohnya, lihat bagaimana argumen orang yang tetap nak hisap rokok sedangkan ramai orang, pakar-pakar perubatan mengatakan merokok tu bahaya. So apa-apa saja perkara yang membahayakan dikategorikan sebagai haram. Kan? Tapi dia masih lagi, orang yang nak isap rokok ni masih lagi berdolak dalih, kata tak, ini makruh je. Tak ada dalam Quran, tak ada menyebut pengharaman secara mutlak. Quran tak sebut rokok tu haram, tak ada teks. Hadis Nabi pun tak sebut. Jadi dia masih berdolak dalih, oh ini makruh je. Sekira-kira haram itu berat, makruh ni ringan sikit. So it's okay kalau buat makruh ni dia tak adalah kategori berdosa. So Syekh Muhaimin dia kata, okay, kalau anda terus macam tu, nak mengingkari, nak juga buat, boleh. Pastikan anda menepati 2 syarat. Kalau nak juga terus buat kemungkaran, maksiat macam tu, anda pastikan anda capai 2 benda. Pertama, jangan mati. Yang kedua, kalaupun anda terpaksa mati, jangan sampai anda jumpa dengan Allah. Kalau boleh buat 2 benda ni, silakan. Pertama, jangan mati. Yang kedua, jangan sampai jumpa dengan Allah. Sebab bila jumpa dengan Allah, anda tahulah. Anda takkan terjawab apa je soalan yang Allah akan tanya tentang kehidupan anda, tentang paru-paru anda, tentang kesihatan anda. Anda takkan mampu untuk jawab. Yes, 2 benda tu memang tak boleh lari. So janganlah buat. Kalau 2 benda tu tak boleh buat, berhenti. Kan? Dan katalah kita buat perkara yang perkara maksiat, perkara haram misal kata. Makan rasuah, menipu ke, mencuri ke. Sampai bila? Kan?
Sampai bila kita nak teruskan cycle kehidupan macam tu? Kan, adakah kita rasa lebih lega, lebih secure dan lebih selamat? Kan, kalau rokok lah misal kata, apa yang kita capai? Apa yang kita banggakan dengan boleh hisap rokok tu? Kan, duit habis ke situ, nafas berbau. Kan, dulu ya saya hisap rokok dulu lama dan kerap, ketagih. Dan saya dapat nasihat untuk berdoalah pada Allah agar boleh berhenti. Saya buat dan Allah izinkan untuk berhenti. Boleh juga tu. Rokok, pasal rokok ni masuk khutbah Jumaat. Boleh. Boleh. Sekarang pun anak-anak remaja, perempuan pun dah mula. Dia kata, oh inilah gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup yang dicipta. Ha. Kalau rokok tu dia masukkan asap nikotin dalam badan, dalam paru-paru. Kalau vape, dia masukkan wap dalam paru-paru. Dan vape ni lebih bahaya. Vape ni dalam bahaya. So, isteri-isteri yang suaminya merokok, anda boleh usahakan begini. Jangan putus berdoa pada Allah agar suami anda berhenti isap rokok. Bukan meleteri mereka. Tak. Kita doa. Doa sungguh-sungguh mohon pada Allah. Setiap kali dia isap rokok, anda doa, ya Allah, moga dia dapat kekuatan untuk berhenti. Jauhkan daripada perbuatan yang sia-sia. Ulama bukan sumber dalil yang rokok itu boleh dihisap. Ulama bukan sumber dalil yang membolehkan rokok itu dihisap. Tak kisah siapa pun yang hisap. Dia tetap perbuatan yang tak betul. Gitu. So, 93, wa iz akhadna mitsaqakum. Kamu kata kamu ikut Taurat. Cuba kenang kembali. Cuba kenang kembali. Allah nak bagi tahu kenapa mereka tak patut menolak wahyu. Kenapa mereka ada masalah dengan Quran? Pertama, kerana wahyu tu datang dari Allah. Yang kedua, membenarkan akidah dalam Taurat. Ketiga, mereka adalah jenis kaum yang rasa diri dia betul dan sentiasa nak bunuh Nabi yang ajar wahyu. Kan Nabi SAW pun mereka acap kali merancang percubaan untuk bunuh. Malah mereka telah pun pernah meracun Nabi. Yang keempat, mereka lihat sendiri bagaimana mereka diselamatkan pada zaman Nabi Musa. Dan yang kelima, Taurat datang pun mereka tolak juga. Lepas gunung diangkat atas mereka, mereka telah tolak. Dan ini kerana mereka amat kasih kepada patung anak lembu. Sebab dia nampak pelik pada mereka. Mereka ada perasaan tu kerana sifat kekufuran tu telah lama bersemadi dalam jiwa.
So Allah ingatkan, wa idza akhadna mitsaqakum. Kali kedua Allah ingatkan tentang perjanjian kukuh ini, ikatan perjanjian yang kukuh. Dan ini adalah berkaitan kisah Nabi Musa bawa 70 orang wakil Yahudi ikut naik atas Bukit Tursina. Seperti kisah sebelum ni. Bila dia dah sembah lembu, so 70 orang wakil naik menghadap Allah untuk bertaubat. Mereka naik ikut Nabi Musa untuk lihat cara kitab Taurat diturunkan. Kan Nabi Musa turunkan bawa Taurat. Pertama kerana mereka tak nak disalahkan kerana kerana sembah lembu. Mereka pertikai betul ke kitab Taurat tu turun dari Tuhan. Bukan Nabi Musa mengada-adakan. 70 orang wakil naik ke Bukit Tursina. Lepas tu bila minta nak tengok Allah secara jelas dan nyata, dimatikan on the dot. Kemudian dihidupkan semula. Selepas Nabi Musa bermunajat mohon pada Allah. Nah, ini kisah yang telah lalu. So bila mereka mati dan telah hidup semula, patutnya mereka percaya dan beriman. Sebab bila mereka beriman, maka mereka akan cerita apa yang terjadi pada orang-orang yang tak naik. Sebab orang-orang kat bawah tu pun sama-sama juga tak nak percaya. Bila dah cerita, orang kat atas ni cerita dengan orang kat bawah tak percaya. Sebab dia kata, diorang ni 70 orang berpakat dengan Nabi Musa untuk menipu. Tuan-puan, kalau dapatlah umat dan kaum macam tu, macam nak buat? Macam-macam cara dah. Mereka ada rasa buruk sangka yang tinggi. Puncanya hati. Hati yang tak mudah untuk percaya, hati yang cepat untuk buruk sangka. Kita dah lalui surah Hujurat tentang hati yang buruk sangka ni. Sebab tu Allah mention satu surah untuk kita berlapang dada. Jangan cepat buruk sangka. Ui, dahsyat. So, warafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur atas kepala kamu. So, bila mereka tak nak percaya, Allah angkat bukit Tursina atas kepala mereka. Kerana jika mereka tetap tidak beriman, Allah akan hempap bukit tu atas mereka. Setelah diancam semacam itu, barulah mereka berjanji untuk taat. Dan Allah ingatkan dalam ayat ni tentang kejadian tu. So, bila mereka nak beriman, maka dikatakan pada mereka. Dia diancam, baru nak mengaku, okey, kami beriman. So, bila nak beriman tu, maka arahan selanjutnya apa? Khudhu ma'atainakum biquwwah. Pegang bersungguh-sungguh apa yang kami telah berikan pada kamu. Apa dia? Taurat. Wasma'u, dan dengarkanlah. Dengar ni maksudnya, dengarlah kepada Nabi Musa yang ajar kitab Taurat. Dengarlah nasihat yang disampaikan. Dan antara nasihat yang disampaikan, akan datang Nabi setelah itu. Namanya Muhammad. Diangkat jadi Rasul. Dengarlah wahyu yang Nabi ini sampaikan. Khudhu ma'atainakum biquwwah wasma'u. Pegang teguh kitab Taurat dan dengar. Dengar nasihat, dengar ajaran. Qalu, mereka jawab, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami engkar.
Ha. Dia kata kami dengar, tapi dalam hati engkar. Engkar di sini adalah engkar dengan hati. Well, mereka tak berani untuk cakap secara nyata sewaktu bukit Tursina atas kepala. So Allah bagi tahu kita yang baca kisah ni, mereka buat pengakuan, ya, kami dengar. Tapi hati tetap tak nak ikut. Hati mereka sendiri tak mahu ikut apa yang mereka telah janji dengan mulut sendiri. Bagi mereka, letak bukit atas kepala tu, itu dipaksa. Kami tak nak. Atau memang mereka cakap begitu secara nyata. Mereka memperolok arahan Allah. Sehingga mereka cakap, ya kami dengar tapi kami engkar. Boleh macam tu? Ui, dahsyat. Qalu sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami engkar. Ui. So, wa ushribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam hati mereka sudah ada bibit kesyirikan. Mereka telah diresapi dalam hati mereka sayang kepada anak lembu tu. So rupanya tuan-puan, perbuatan syirik ini, perbuatan syirik, dia sangat beri kesan pada hati. Perbuatan syirik sangat beri kesan pada hati. So kita kena benar-benar belajar kenal syirik besar tu macam mana, syirik kecil tu macam mana. Sebab punca Yahudi ni, Bani Israel jadi macam ni sebab syirik dengan anak lembu tu. Syirik pada Allah dengan menyembah anak lembu. Kesan daripada itu hati mereka sudah berbeza. Kita tidak dengar pelanggaran-pelanggaran macam ni, kesombongan-kesombongan macam ni sebelum mereka diselamatkan sewaktu dengan Firaun. Tak pernah dengar. Tapi setelah mereka diselamatkan, setelah berlaku peristiwa anak lembu, maka di situ mereka punya perangai semakin menjadi-jadi. Punca dia apa? Syirik. Hati. Punca dia syirik. Sebab tu surah ni disebut sebagai surah apa? Surah Baqarah. Lembu betina. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Jika tidak, wa usyribu. Syarabani minum. Contoh, mana tahu tuan-puan tak biasa tengok orang minum, saya minum. Bila kita minum, air tu pouring down, masuk dalam kita punya trakea. Trakea ke esofagus? Esofagus, dua-dua sama lah. Tapi trakea ni untuk bernafas. Esofagus tu untuk masuk ke dalam perut kan. So, bila kita minum, air tu akan berlumba-lumba masuk dalam perut. Tapi kali ini yang Allah gambarkan, yang berlumba-lumba masuk dalam hati ialah anak lembu betina. Wow, langsung tak singgah mana-mana. Terus masuk ke dalam hati. Sayangnya mereka kepada lembu betina tu. Al-Anjila, anak lembu. Mereka engkar dengan perjanjian kerana hati mereka dipenuhi dengan perasaan sayang. Dan kita pun jangan lupa, kita umat Islam pun pernah berjanji dengan Allah. Tak kala kita ungkapkan kalimah syahadah, bila kita perbaharui nilai Islam kita setiap hari dengan melafazkan syahadah, dan jika kita mungkir dengan janji itu, maka kita juga sedang melakukan perkara yang sama seperti Bani Israel ni.
Kan, kalau puak-puak Yahudi tu sayang kepada patung anak lembu, kita pun apa kurangnya? Kita sayang pada pulut kuning. Kita sayang pada kain kuning. Keris-keris. Itu contoh, itu contoh. Mungkin yang dibuat tu orang dekat Zimbabwe tu. Kan. Kalau tak ada benda tu rasa macam tak lengkap majlis tu. Kan, sayang betul adat dan istiadat. Tanpa dikenal pasti dia tu ngam ke dengan syariat. Kan. Sebab perbuatan tu sudah lama sebati dalam jiwa masyarakat. So nak hilangkan tu ambil masa. Ambil masa. Punyalah ada masyarakat kita yang begitu tegar dengan adat ni sehingga anak-anak muda rasa dah lah aku tak nak lah agama ni sangat rigid. Sangat rigid. Kena ikut itu, kena ikut ini. Tak bebas. Begitu. So, wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kekufuran itu yang menguasai hati mereka. Kul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Buruk sungguh kepercayaan kamu. Buruk sungguh iman kamu yang menyuruh kamu buat perkara yang mungkar. Allah gelar Allah gelar percayanya Yahudi dengan lembu betina tu dengan ungkapan iman. Lembu tu tak boleh buat apa-apa. Malah anak patung lembu betina. Anak patung bukannya lembu betina. Not even hidup pun. Dia tak mampu buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Anak patung. Kerana iman terhadap itu, mereka rasa sayang, mereka rasa kasih, mereka berharap. Kan hari saya tengok bila minggu lepas kot. Minggu lepas. Ada satu perkuburan ni dah dihias macam-macam. Penduduk kampung tu memang selalu pergi ke kubur tu minta hajat. So setelah sekian lama mereka buat benda khurafat macam tu. Maka datang, pada satu hari datang perompak kubur-kubur ni. Tomb Raider. Dia pergi rompak kubur tu sebab orang pergi datang ke situ. So mereka punya tanggapan, ini mesti banyak barang-barang berharga dalam tu. So mereka berompak. Bila rompak dipecahkan semua, nak korek, gali kat dalam tu. Dan perompak ni balik tangan kosong. Perompak ni balik tangan kosong. Kenapa? Dia tak jumpa sebarang tulang, mayat atau apa sahaja bawah kubur tu. Kubur tu dibina atas tanggapan ada orang, ada mayat bawah tu. Tapi bila dibongkar, tak ada apa pun. Tanah semata-mata. Tak ada pun orang tu. Habis selamanya yang disembah siapa? Batu yang dibuat macam kubur disembah. Macam tu. Itu sama dengan berhala. Tak pernah ada pun orang bawah kubur tu.
Allah kata, "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum." Teruk betul iman kamu ni menyuruh kamu. Dahsyat betul iman kamu ni, amat jahat apa yang disuruh oleh iman kamu, iman kepercayaan. In kuntum mu'minin, kalaulah kamu benar-benar beriman dengan benda tu. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau ayat sebelum tu, cuba tengok perkataan yang Allah guna, wa id akhadna mitsaqakum kamu, wa fawqakum kamu, atainakum kamu, semua tentang kamu. Kemudian bila ditanya, mereka jawab, qalu sami'na wa asaina, mereka jawab. Selepas mereka jawab, Allah terus bercakap dengan Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad. Muhammad, engkau saja bercakap dengan mereka. Kenapa tiba-tiba Allah suruh Nabi bercakap dengan mereka? Itu tujuannya litaba'id, untuk menjauhkan, menjarakkan antara Allah dan mereka, sebab Allah dah menyampah dengan mereka. Allah murka dan tak nak bercakap dah dengan mereka. Cukup Nabi saja sebagai perantara, cakap dengan mereka. Tu Allah kata iman tu. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Iman ni maksudnya percaya. Percaya. So kalau anda percaya bahawa nampak rama-rama masuk rumah tu ada tetamu nak datang rumah, itulah iman. Tapi iman yang salah. Dalam bentuk sarkastik. Allah sindir. So bila sebut kul, tunjuk Allah nak jarakkan dengan mereka. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jahat betul iman korang tu. Dan Allah recap ayat ini, Allah tutup ayat ini dengan in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman dengan Allah, maka berhentilah dari buat perkara-perkara ini. Kembalilah bertaubat, kembalilah kepada ajaran yang benar. Masih ada harapan sebelum mati. Bukankah sebelum ni kamu kata kamu beriman? Tengok. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dimarah, tapi masih lagi. Dimarah, tapi masih lagi beri peluang. Bertubi-tubi, berkali-kali buat salah. Allah masih beri peluang. Allah masih beri peluang. Kemudian, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Ayat ni. Okey. Katakan pada mereka. Dan ayat ini, ayat 94 ni, dia ayat yang bentuk mubahalah. Mubahalah. Dia kata dasarnya bahlah ataupun buhlah. Yang maksudnya mubahalah ni mengutuk atau melaknat. Kan Najib buat 2 kali dekat Masjid Kampung Baru tu, sumpah mubahalah, sumpah mengutuk dan melaknat. Dia buat sumpah mubahalah. Dia bersumpah, dia tak buat. Kalau dia buat, kalau ternyata dia buat, maka laknat Allah atas dia. Kalau dia tak buat, kalau dia tak bersalah, maka sumpah dan laknat tu atas orang yang menuduh. Itu mubahalah. So ayat 94 sehingga 97 ni adalah bentuk mubahalah, kutukan, laknat dari Allah. Mubahalah menurut istilah
dua pihak yang saling memohon dan berdoa pada Allah supaya Allah melaknat dan binasakan pihak yang batil atau menyalahi pihak kebenaran. Ha. So, dalam masa yang sama, Bani Israel, mereka perasan hanya kaum mereka yang layak untuk masuk syurga. Ui, tu confident level tinggi. Mereka punya confident, mereka yakin hanya mereka saja yang layak masuk syurga. Kenapa? Sebab mereka adalah dari keturunan Nabi. Zaman berzaman, Nabi dan Rasul dipilih dari kalangan mereka. So macam mana? Kita pun macam tu. Sifat kita macam tu. Kan kita selalu suka sebut keturunan kita baik-baik. Atuk kita tok guru. Nenek kita tok guru. Bapak kita tok guru. So kalau dah keturunan orang yang baik-baik dan alim-alim, mereka sangka mereka dah selamat. Kalau atuk tok guru, kita cucu tok guru, kita at least selamatlah. Malah menggunakan gelaran-gelaran. Gelaran-gelaran tak kena pada tempat. Selalu yang popular dalam kalangan kita apa? Oh, ini keturunan Nabi, Said, Sharifah. Minta maaf, Said dan Sharifah. Habib Jewel. Why? Kan? Why? Yang baik tu tok nenek kita, bukan kita. Mereka berusaha dan mereka menjadi orang yang hebat. Sampai ke Habib Jewel. Kan, bangga dengan keturunan. So, apa beza dengan Bani Israel yang bangga dengan mereka keturunan Nabi dan Rasul? Setiap zaman kot. Tanpa putus, tanpa miss. Daripada Nabi Yaqub sampai ke Nabi Isa. Sebab tu jumlah Nabi dan Rasul mencapai ratusan ribu. Sebab setiap zaman, setiap lapis generasi itu ada Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Sama je kalau bangga dengan ketuanan Melayu. Sama. Ketuanan Melayu. Itu lagi. Terus Asobiah. Nabi ingatkan berkali-kali. Kan, bukan kerana Arab kamu masuk syurga. Nabi sebut bangsa dia sendiri. Dia berdasarkan apa yang kita buat. Bukan siapa bangsa kita. Kenapa Allah tak suka benda macam ni? Berbangga dengan bangsa. Pertama, kita tak boleh pilih bangsa. Yang bagi bangsa tu Allah. Sama macam kita tak boleh pilih mak bapak kita. Kita tak boleh pilih dari keluarga apa kita lahir. Malah warna kulit kita pun kita tak boleh pilih. Kan apa guna berbangga dengan saya Said kot. Tapi tak sembahyang. Dia sendiri tak sembahyang. Keturunan Said. Dan kalau tengok negara Saudi sekarang ni dekat Jeddah tu, apa yang tak ada? Kan kalau nak claim, diorang lagi lah. Penjaga 2 kota suci.
penjaga 2 kota suci, King Salman tu kan. Apa yang dia buat dekat Arab Saudi? Dia buat konsert dekat Jeddah, dia buat itu, dia buat ini, macam-macam. Kan kalau nak diikut, dia lah yang paling patut claim, aku jaga Mekah Madinah kot. Betul? Betul. Keturunan Nabi ni kalau buat dosa, dosa jadi double. Itu. So, penyakit Yahudi ni juga ada pada kita. Mereka sangka mereka saja yang layak sebab keturunan orang-orang baik. Dan ini tidak benar sama sekali. Kalau kita lihat sejarah yang Allah bentang dalam Quran, lihat saja sejarah Nabi terawal, Nabi Nuh alaihi salam. Tengok anak dia. Bapa dia Nabi, anak dia. Lihat juga Musa Samiri yang dibela oleh Jibril. Membesar menjadi orang jahat. Maksudnya keturunan tak ada nilai kalau jauh dari agama. Keturunan tu tak ada nilai kalau jauh dari agama. Kan Nabi sendiri kata, aku tak boleh nak apa? Nak bela Fatimah kalau dia mencuri. Kalau dia mencuri aku potong tangan dia. Keturunan ni tak ada nilai. Tapi kita some way kita berbangga dengan keturunan kita. Bukan tak boleh nak rasa seronok dengan keturunan. Tapi dia akan akhirnya berbalik kepada individu tu sendiri. Nak mencontohi yang baik daripada atuk nenek ataupun kita dah selesa, tak apalah kalau masuk neraka pun sekejap je. Nanti kalau dah dimasukkan syurga, aku bolehlah minta atuk aku cover-cover, naikkan aku ke syurga yang tinggi. Macam tu pula dia fikir kan. Itu nama dia merancang masa depan. Merancang masa depan. Kalau masuk pun sekejap je. So, itu cara berfikir. Dan bayangkan, kalau dia tak buat pun, kalau dia hanya berbangga dengan keturunan dan tak buat apa-apa, kan kadang-kadang orang-orang yang dakwa, dia bukan keturunan Nabi pun dia dakwa dia Habib. Dia dakwa dia Habib. Kalau nak diikut, Abu Lahab tu pakcik Nabi. Lagi dekat dengan Nabi. Kita ni keturunan jauh. Kita ni keturunan jauh. Tu Abu Lahab tu, pakcik Nabi. Kalau Abu Lahab tu, ya kita tahu latar belakangnya teruk. Abu Talib. Yang tak mengucap sampai mati. Yang begitu baik. Dia per individu. Individu. Sama macam kita. Yang kita saban hari bila disuruh untuk ingat Nabi, antara motivasi kita nak ingat Nabi sebab apa? Sebab nak syafaat Nabi. Sebab nak syafaat Nabi. Tapi tak solat. Puasa celup-celup.
Kan kita sendiri tak buat. Lepas tu berimpikan, oh nak dapat syafaat Nabi, maka aku salawatlah pada Nabi. What? Sebelum apa-apa Nabi nak bagi syafaat ke, diizinkan Allah untuk bagi syafaat, kita akan beratur dulu dekat Telaga Kausar, dan Nabi boleh kenal tu umat dia kesan daripada wuduk. Dan kau solat pun tak wuduk. Memang jauh lah, memang tak lah. Tu kalau Jawa kata seruan tak sampai tu, tu namanya kopoen. Kopoen apa? Telinga je tak dengar. Seruan tak sampai. Hari-hari 5 kali, 1 hari 1 malam diseru, dipanggil azan tak sampai. Kopoen. Suka-suka hati dia. Seruan tak sampai. Apa dia tak dengar azan ke? Budak. Tu mungkin betul lah kot, seruan tak sampai ke hati. Seruan tak sampai ke hati. Dan bayangkan, mereka kata, kami keturunan Nabi. Dia dakwa, kami keturunan Nabi. Dan bila mengaku keturunan Nabi dan dia tak buat seperti yang Nabi ajar. Dia bukan saja melakukan satu kesalahan, tapi dalam masa yang sama dia sedang menghina Nabi. Sebab mengaku keturunan, tak buat seperti yang Nabi nak, malah dia buat seperti yang Nabi tak nak. Dua kesalahan. Ui, dahsyat. Nauzubillah. So, Bani Israel selain daripada dirasa dia keturunan Nabi, kan kalau apa nama orang Melayu ni, dia mengaku keturunan Nabi, ada gelaran-gelaran dia, Bani Israel pun mengaku keturunan Nabi. Dan satu lagi benda, Bani Israel rasa mereka adalah the chosen one. Keturunan bangsa yang disayangi dan terpilih oleh Allah. Sebab mereka ada banyak keistimewaan. Antaranya, mereka lebih cerdik berbanding bangsa lain. Mereka lebih cantik berbanding bangsa lain. Yahudi ni cantik, tuan-tuan. Cantik. Cuba tengok pelakon Gal Gadot tu. Hidung dia mancung. Yahudi memang cantik. Dan dia lebih brilliant. Dia lebih pintar. Dan itu memang terbukti. So, bila cantik dan cerdik ni, dia rasa, betul lah dia ni dipilih Tuhan. Kalau Tuhan tak pilih, Tuhan tak bagi Nabi-Nabi dan Rasul ni pada diorang. Itu Yahudi. Dia memang rasa, memang dia yakin dia adalah pilihan Tuhan. Dan benda ni kita tak boleh nak nafikan sampai sekarang pun. Dan kalau mereka masuk Islam, mereka akan jadi seorang Muslim yang amat baik. Kerana mereka memang orang bijak. Dan kalau mereka lawan Islam, mereka yang jadi ketua. Kalau dia masuk Islam, dia akan jadi sangat baik sebab dia orang bijak. Dan kalau mereka lawan Islam, mereka lah yang jadi kepala. Macam mana nak lawan? Sebab tu, tak kala kita lalui ayat ni daripada ayat 40 sampai ayat 90, 91, 94 ni, kita dah baca banyak perangai-perangai buruk diorang. Dan mereka akan sentiasa nak jatuhkan orang Islam dari luar, dari dalam.
Dan kalau mereka bagi nasihat pada kita, ditakuti nasihat mereka itu untuk jatuhkan kita. Maka perlu sangat berhati-hati dengan orang Yahudi. Gitu. Kan? Bagi Yahudi, hanya agama mereka sahaja yang benar. Sehingga sanggup tolak orang lain. Tapi kita pun apa kurangnya? Kita sangka puak kita je betul. Puak lain semua salah. Parti kita je betul. Parti lain semua salah. Kan grup kita saja betul. Grup lain semua salah. Sampai ke tahap ada masyarakat kita yang tak nak berimamkan kepada imam Masjid Nabawi dan imam Masjidil Haram. Sebab diorang kata apa? Oh, ini imam-imam Wahabi. Tak tahu baca Fatihah. Baca Fatihah tak bunyi Bismillah. Dia boleh tak nak pergi Mekah dah ni. Dah pergi Mekah, pergi umrah. Belanja dah banyak. Sampai sana bila dengar imam tak baca Bismillah. Oh, ini Imam Wahabi. Tak nak lah. Ui, dahsyat. Dia lebih Yahudi dari Yahudi lah. Orang jenis macam ni. Ada tuan-puan, ada. Dah lah tak reti apa, ikut sentimen. Hidup berdasarkan sentimen. So, kerana perasaan begitu, maka Allah turunkan ayat ini. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Sebut pada mereka, wahai Muhammad. Tu Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa, Quraiza. Sebut pada mereka. Kalau betul lah negara akhirat itu khusus untuk kamu saja di sisi Allah. Inilah lafaz mubahalah tu. Lafaz mubahalah. Apa dia? Kalau betul akhirat itu khusus untuk kamu. Kalau betul kamu masuk syurga, confirm masuk syurga, min dunin nas, sementara orang lain tak dapat masuk, mereka yang terpilih, orang lain tak dapat masuk, orang lain tak mungkin berkongsi, fatamannaul mauta, maka kamu mintalah mati. Tu mubahalah dari Allah. Kalau betul kamu tu insan terpilih, Allah sayang, mintalah mati. Fatamannaul mauta. Mintalah mati. In kuntum sadiqin. Jika benar apa yang kamu yakini itu. Ada berani? Minta mati? Kan? Mentega terbang. Mentega terbang. DPI dia takkan mungkin ada absolute truth. Kebenaran yang mutlak. Sebab setiap agama dia akan claim agama dia lah kebenaran yang mutlak. Well, kalau kau tak percaya Islam sebagai agama yang menawarkan kebenaran yang mutlak, dan kau tak jumpa sepanjang hidup dekat dunia ni kebenaran yang benar-benar mutlak, silakan, mintalah mati. Hanya selepas kematian kamu tahu mana satu kebenaran yang mutlak. Nah, minta matilah. Fatamannaul mauta. Doa, ya Allah, matikan aku. Minta. Allah cabar. Minta. Hui, dahsyat tuan-puan. Hui, dahsyat. Fatamannaul mauta. Minta mati. Suatu cabaran semacam ini, mubahalah semacam ini, Allah suruh Nabi cakap. Allah suruh Nabi cakap. Kerana bila Allah yang cakap, itu bentuk balak bencana yang datang.
Jika Allah bercakap secara langsung, itu bermaksud arahan kepada alam untuk execute. Tapi bila bentuk macam ni, itu bentuk peringatan dari Allah. Fatamannaul mauta. So tuan-puan, kita mungkin akan berinteraksi dengan orang-orang yang semacam ini. Degilnya bukan kepalang, sak karep edewe, kan ikut kepala sendiri, ikut DP palatau. So ini adalah peluru terakhir. Kalau korang tetap juga macam tu, okey, silakan minta kematian. Ada juga ayat yang lain Allah sebut dengan, jom kita tunggu sama-sama, korang tunggu, aku pun tunggu. Tunggu apa? Tunggu hari kiamat. Korang betul tak percaya pada hari akhirat, betul tak percaya pada kiamat, okeylah. Kalau macam tu, tak guna kita bergaduh sekarang, kita sama-sama tunggu. We will see siapa yang betul, siapa yang salah. Adakah sumpah mubahalah digalakkan bagi mereka yang tertuduh? Lazimnya sumpah mubahalah ni digunakan kalau pihak yang lagi satu tu benar-benar tak nak terima, dan pihak yang apa nama, yang dirasa dia betul, dia yakin dia betul, dia dah tak ada harapan dah, tak ada saksi, tak ada yang nak bantu, mubahalah lah. Najib dah buat 2 kali mubahalah. Dan kita akan lihatlah. Kita akan tunggu dan lihat apa yang berlaku. Kalau dia bersumpah begitu, semata-mata nak tutup kes-kes dia, kita akan nampak Allah akan hina dia, tarik rahmat. Tapi jika sebaliknya, pihak yang lagi satu akan dihina. Pihak lagi satu akan dihina. Kan kadang-kadang manusia ni tak reti diuntung. Berkali-kali diingatkan, tak juga. Okey, fatamannaul mauta. Sebab orang-orang Yahudi, bukan hanya orang Yahudi, orang-orang yang di dalamnya sudah ada nilai syirik tu, sudah ada dunia, sudah sangat kuat terikat dengan dunia. Kenapa sebenarnya mereka buat kesyirikan? Dan kenapa Allah sebut wa usyribu fi qulubihimul ijla? Kekufuran itu meresap. Kekufuran terhadap lembu, anak patung lembu itu meresap dalam hati. Sebab anak patung lembu itu dihasilkan dari emas. Emas tu represent kekayaan dunia. Emas tu represent kekayaan dunia. Bila hati sudah dikuasai dunia, dia akan rasa Allah sayang. Dalam surah Kahfi kan ada pemilik 2 kebun. Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebun aku ni akan kekal selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tak rasa kebun aku ni akan musnah dalam tempoh terdekat. Aku predik 10-20 tahun lagi dia boleh hasilkan bentuk macam ni. Wala irruditu ila rabbi. Dan kalaupun aku terpaksa, ruditu terpaksa. Wala irruditu ila rabbi. Dan kalaupun aku terpaksa, which is aku tak nak mati sekarang, tapi kalau aku terpaksa mati, kembali kepada Tuhan, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dah tentu aku akan dapat lebih baik daripada ini. Dia yakin sebab dunia sudah di hati. Dunia sudah di hati.
Bila dunia sudah di hati, kita takut mati. Kita takut nak tinggalkan ini semua. Rumah-rumah besar kita, kereta-kereta yang banyak. Ya tuan-puan, kita belum cukup kaya untuk timbul rasa macam tu. Tapi ada kes seorang suri rumah yang panggil Ustaz Nu'man Ali Khan. Dipanggil buat kelas kat rumah dia. So bila masuk tu rumah dia memang magnificent, memang mengkagumkan. Sedang diorang belajar, so perempuan tu tanya pada Ustaz, Ustaz, betul ke kita akan mati? Tu soalan dia, soalan orang kaya, betul ke kita akan mati? Betul tanpa syak. Saya tak nak mati dah Ustaz, saya tak nak tinggalkan semua ni. Dia cakap tanpa rasa bersalah. Saya tak nak mati dah Ustaz, saya tak nak tinggalkan semua ni. Tuan-puan, cuba tengok macam mana Nabi portray, macam mana Nabi membayangkan, menggambarkan dunia ni. Nabi sedang berjalan dengan sahabat, berjalan dekat outskirt Madinah. Berjalan dekat outskirt Madinah, dekat pinggir Madinah. Tengah berjalan, lepas subuh berjalan. Bila nampak sebatang pokok, Nabi duduk sekejap. Kemudian sambung perjalanan. Nabi duduk sekejap dan Nabi sambung perjalanan. Lalu Nabi kata pada para sahabat, itulah ibarat dunia. Tempat kita melepaskan lelah untuk meneruskan perjalanan panjang. So, adakah wajar waktu kita duduk sekejap tadi? Adakah wajar waktu Nabi duduk sekejap tadi, Nabi perlu buat rumah? Nabi perlu buat taman-taman. Nabi perlu hias pokok tu. Tapi apa yang kita buat? Kita besarkan dunia kita. R&R tu masih lumayan, ada toilet bagai. Ini Nabi duduk sekejap dekat pokok tu. Not even pergi toilet. Berapa sekejap sebenarnya nak melepaskan lelah ni? 2-3 minit sebelum sambung perjalanan? Itu nilai dunia. Tapi bila anda duduk sebentar di situ, dalam kesempatan sebentar tu, anda buat macam-macam, memanglah anda takkan nak pergi meneruskan perjalanan, nak tinggal kat situ sebab dah dibina. Kan kita takut pada akhirat, kita takut mati sebab kita tidak membina akhirat kita. Kita tak bina kematian kita tu. Kita bina dunia. Bila kita bina dunia ini, kita tak nak tinggalkan. Kita nak tinggalkan dunia tu sebab kita dah bina. Kita sudah menumpahkan keringat, sumber, tenaga untuk dunia. Tenaga kita semua sudah dicurahkan di sini, di dunia. So, bila dah penat, kita tak naklah tinggalkan. Sebab kalau kita tinggalkan sini, kita tak ada apa dah yang kita nak buat untuk akhirat tu. So, basically, ayat-ayat tentang Yahudi ni adalah tentang dunia materialism. Dunia yang condong kepada keduniaan. Okay, tadi ada soalan. Nabi Yusuf dalam
penjara. Kenapa Nabi Yusuf tak bersumpah macam tu pun masa dituduh? Sebab Nabi Yusuf tak tertekan pun. Dia yang minta. Kan? Dia yang minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam penjara kalau itu lebih baik bagi aku. Aku tak nak bergelumbang dengan dosa berzina ni. Aku nak masuk penjara. Allah granted masuk penjara. So Nabi Yusuf masuk penjara sebab Nabi Yusuf nak. Walaupun kita membacanya sebagai dia dimasukkan dalam penjara tanpa perbicaraan. Tanpa perbicaraan. Dia dizalimi. Tapi sudut pandang yang lain, Nabi Yusuf yang berdoa pada Allah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara itu lebih aku cintai, lebih aku sukai berbanding ajakan-ajakan mereka itu. Wah, tu level Nabi Yusuf. Tapi kalau kita, ya Allah, lotus lebih aku suka sebab banyak barang berbanding kalau dulu giant. Macam tu pula kita kan. So from time to time, bila kita sudah semakin meningkat usia, maka perlahan-perlahan lepaskanlah dunia. Akhirnya, kalau dahulu rumah kita besar, 3, 4 tingkat, perlahan-perlahan lepaskan. Sebab akhirnya, ketika kita sudah berusia nanti, nak naik tangga pun tak larat. Kita lebih suka minimalis, simple. Rumah yang mendatar, sederhana, bilik dengan dapur. Itu dia lah tempat kita ulang-alik pun. Bilik, dapur. Dapur, bilik, toilet. Kalau tak bilik, toilet. Kalau tak toilet, dapur. Kalau tak dapur, toilet. Kalau tak toilet, bilik. Itu je. So, rancanglah perjalanan dunia kita supaya dia tidak jadi beban untuk kita di sana nanti. Binalah akhirat kita dengan sungguh-sungguh. Seperti mana kita telah usahakan untuk membina dunia tahun-tahun sebelum ini. So, kita ada baki 4 hari lagi untuk kita berusaha memasuki bulan yang rata-rata dia punya target ialah nak membina akhirat. So, Ramadan adalah bulan yang kita tinggalkan sekejap dunia, kita nak bina akhirat ni. Dan tak kala nak membina akhirat, bina sungguh-sungguh. Bina hati supaya tak syirik. Bina hati supaya tak ada asabiah. Bina hati supaya tak bangga dengan keturunan. Banyak yang kita perlu bina. Dan bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menuju akhirat dengan penuh harap dan penuh kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Allahu Akbar. Ustaz selalu break mengejut. Allahu Akbar. Dengar sedap dengar. Ustaz ada kuliah ke lepas ni? Nak buka soalan ke? Macam mana tu? Saya nak ke Shah Alam, ada kuliah dengan janda-janda pada pukul 11. Tak, Persatuan Janda yang call. Saya entah dari mana dapat nombor. Saya terpaksa lah pergi. Masya-Allah. Ustaz. Mujahadah. Okay, so kita tutup lah Ustaz ya. Yes, Ustaz. Okay, Tu ada soalan tu. Dia kata macam mana Bani Israel boleh tukar dari anak sapi emas kepada Uzair? Itu dua generasi berbeza. Generasi awal selamat daripada Firaun, dia menyembah anak sapi emas. Generasi selepasnya, jauh selepas itu,
selepas mereka diselamatkan daripada Nabukadnezar. Yang selamatkan mereka dari Nabukadnezar ialah Uzair, Nabi Uzair. Dan mereka menganggap Uzair ini sebagai anak Tuhan sebab Uzair pernah lalui dimatikan 100 tahun dan kemudian hidup kembali. Kisahnya nanti selepas Ayatul Kursi. Nah, kisahnya nanti selepas Ayatul Kursi ada kisah Uzair, 1 ayat je. 1 ayat. Ayu ni tak ikut sekali sebab dia ada reman pagi ni. So, saya tak sebutlah saya ke mana. Saya cuma kata, abang ada kuliah lah pagi ni. Ustaz, sikit Ustaz. Amira minta maaf, sikit Ustaz. And just nak note down sebabnya mungkin kita boleh bawa untuk perbincangan lepas ni. Tadi pada permulaan mula slot tadi Ustaz kata zalim. Word zalim tu maknanya peringatan bila Allah sebut zalim. Bila saya teliti baliklah beberapa ayat dalam ayat yang kita tengah bincang ni, nampak Allah marah. Allah tak selalunya ayat Allah ni kalau Allah marah-marah, at the end Allah akan kata sungguhnya aku maha menerima taubat lagi maha mengasihani kan. Tapi Betul. dalam slot bersama diorang ni memang Allah tak nyatakan pun ayat memujuk tu. So saya teringat dengan doa Nabi Yunus sebab ada disebut juga tentang word zalim tu. So nanti Ustaz mungkin kita boleh bezakan sikit zalim yang berlaku pada Yahudi ni dengan macam mana Allah mengampunkan Nabi Yunus keluar daripada perut ikan tu. Allahuakbar. Okey. Nabi Yunus tu ada satu perkataan yang istimewa. Hanya untuk Nabi Yunus, tidak pada Nabi yang lain. Untuk Nabi Yunus tu dia ada satu perkataan istimewa. Hanya untuk Nabi Yunus, tidak pada Nabi yang lain. Dia ada satu perkataan yang sangat luar biasa lah. Gitu. Pada ada istimewanya pada ayat tu lah Ustaz. Ya betul. Okey, baik. Terima kasih. Nanti kita bincangkan kot insyaAllah. Boleh insyaAllah boleh. Jazakallah khair Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Moga terbuka minda kita, bertambah keimanan kita. Jadi lagi 3 hari lebih kurang ya kita akan menyambut Ramadan. Jadi Gemenur Iman melancarkan program Ihya Ramadan dalam masa terdekat ini, munajat sahur bersama dengan 8 asatizah kita termasuklah Ustaz Muhammad Nazri. Jadi jangan lepaskan peluang pukul 4 pagi hingga 5 pagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar program-program yang kita sediakan insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dipilih duduk dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Sedikit ebahan Ustaz, pada pukul 8 malam ini bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, 8.15 sebab kita tak ada kuliah Isyak, kita kuliah Maghrib. Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Jadi jangan lupa pukul 8.15 malam ini. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup tirai. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan salatul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Allahu akram. Allah Akbar.